sambung dalam tajuk jadual berkala 4.6 unsur dalam kala 3. Okey, buka buku teks pada muka surat 196. Okay, kita teruskan saja. Okey, unsur-unsur dalam kala 3. Okey, kala 3 kalau kita tengok pada jadual berkala, okey, kala 3 terletak pada baris yang ke-3. Okey, kalau tengok pada jadual berkala, okey, yang atas sekali ini adalah kala 1. Ingat kala yang baris bukan lajur. Okey, kala 1. Kemudian yang ini adalah kala 2. Jadi kala 3 adalah pada baris yang ketiga. Okey, yang kita nak tengok pada hari ini. Okey, apakah unsur-unsur yang terdapat dalam kala 3? Okey, yang pertama adalah natrium, magnesium, okey, kemudian aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Okay, boleh dengar Okey, kita dah tengok unsur natrium. Okey, kita dah tengok unsur natrium pada kumpulan 1. Okey, kita dah tengok unsur klorin pada kumpulan 17 dan kita dah tengok unsur argon pada kumpulan 18. Okey, jadi ketiga-tiga unsur ini awak dah tahu dah apa dia punya kegunaan. Okey, hari ini kita nak tengok lagi beberapa unsur yang ada dalam kala 3. Okay, kita tengok apakah kegunaan unsur-unsur dalam kala 3. Okay, yang pertama dekat sini magnesium, sebagai bahan penyala api, kemudian aluminium untuk membuat tin, fosforus sebagai bahan bunga api, sulfur sebagai racun kulat. Dan awak dah tengok pada kumpulan 1, kumpulan 17 dan kumpulan 18 kegunaan natrium sebagai lampu wap natrium. Kalau ingat lagi klorin ada dalam peluntur dan argon diisi dalam mentol elektrik. Okey, ini adalah kegunaan unsur dalam kala 3. Okey, kita tengok pula trend perubahan sifat fizik unsur merentasi kala 3. Okey, apakah sifat-sifat fizik unsur dalam kala 3? Okey, apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, sebab dia pada baris, jadi kita tengok dia apabila merentasi kala daripada kiri ke kanan. Poin yang paling penting di sini adalah saiz atom akan berkurang. Saiz atom akan berkurang. Ini adalah disebabkan oleh jejari atom yang semakin berkurang. Kalau awak tengok pada tabel tersebut, yang pertama dekat sini, saiz atom dia berkurang yang disebabkan oleh jejari atom dia semakin berkurang. Yang kedua, keelektronegatifan juga keelektronegatifan dekat sini semakin bertambah. Kalau tengok orientasi kala, apabila orientasi kala, keelektronegatifan dia semakin bertambah. Ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan keelektronegatifan? Ada siapa tahu, ingat tak apa maksud keelektronegatifan? Ada siapa tahu apa maksud keelektronegatifan? Alwan cakap dema elektron. Keelektronegatifan ialah sesuatu unsur itu dia lebih cenderung untuk menjadi ion negatif. Apabila menjadi ion negatif, bermaksud dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Bukan dema elektron. So, sebab nama dia keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Ada perkataan negatif. Daripada mana perkataan negatif? Daripada elektron. Daripada elektron. Sebab elektron adalah negatif. Bermaksud di sini dia lebih cenderung untuk terima elektron. Cenderung untuk terima ataupun menarik elektron. Nanti awak akan jumpa pula perkataan tadi keelektronegatifan kan. Nanti awak akan jumpa perkataan keelektropositifan.
Okey, nanti awak akan jumpa. Apa maksud ke elektropositifan daripada kataan positif? Maksudnya dia lebih cenderung untuk membentuk ion positif. Kalau elektronegatif, maksudnya dia lebih cenderung untuk membentuk ion negatif. Kalau ke elektropositifan, dia lebih cenderung untuk membentuk ion positif. Okey, jadi kalau elektropositif lebih cenderung untuk melepaskan ataupun mendema elektron. Itu maksud dia. Okay, jelasnya itu untuk istilah yang awak baru jumpa. Okey. So, kalau tengok daripada neutrum sehinggalah kepada klorin, okey, ke elektronegatifan dia bertambah. Okey, tengok di sini, kenapa sehingga klorin saja argon tak ada? Okey, kenapa argon tak ada ke elektronegatifan? Ingat lagi tak? Argon ialah kumpulan 18. Kumpulan 18, apa sifat dia? Ada sifat kimia tak kumpulan 18? Ni kita ulang kaji balik, kumpulan 18. Okey, kenapa tak ada keelektronegatifan pada kumpulan 18? Ada sesiapa boleh jawab? Ya, ingat semula? Ya, okey. Sebab kumpulan 18 telah mencapai susunan oktet, duplet ataupun oktet. Okey, untuk argon dia dah sampai susunan oktet. Jadi dia tak akan terima elektron, dia tak akan dema elektron, okey, dia tak akan kongsi elektron. Sebab itu keelektronegatifan sampai klorin saja. Okay, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keadaan fizik. Okey, keadaan fizik dia akan berubah daripada pepejal dan berubah menjadi gas. Okey, pada pepejal kepada gas. Okey, nanti akan ada soalan, okey, yang tanya kenapa saiz atom semakin berkurang. Okey, apabila mentasi kala. Jadi bagaimana kita nak menerangkan kenapa saiz atom semakin berkurang apabila mentasi kala. Okey, kalau dalam buku teks tu ada penerangan dia. Okey, yang pertama, poin yang pertama yang kita boleh ambil ialah disebabkan nombor foton yang bertambah. Okey, nombor foton bertambah. Selalunya saiz kita kaitkan dengan bilangan petala, betul? Kita dah tengok kumpulan 17. Kita dah tengok kumpulan 1, kita dah tengok kumpulan 18. Apabila menuruni kumpulan, saiz akan bertambah. Okey, sebab apa bertambah? Sebab bilangan petala. Tetapi untuk kala 3, okey, kita tahu semuanya duduk pada kala 3 yang mana mempunyai 3 petala. Okey, jadi kita tak boleh gunakan sebab bilangan petala tersebut. Sebab semua sekali mempunyai bilangan petala yang sama. Yang berbeza adalah nombor proton yang bertambah. Okey, natrium. Okey, kita tengok di sini, natrium mempunyai 11 nombor proton. Magnesium 12. Okey, natrium 11. Tak nampak tak? Okey, natrium ada 11 nombor proton, magnesium 12, aluminium 13, okey, silikon 14, fosforus 15, sulfur 16, klorin 17, argon 18. Okey, dia bertambah sebanyak 1 nombor proton. Apabila mentasi kala, nombor proton bertambah. Okey, apabila nombor proton bertambah, di sini maksudnya bilangan cas dalam nukleus akan bertambah. Okey, bilangan cas dalam nukleus bertambah. Okey, apabila bilangan cas dalam nukleus bertambah, maka keelektronegatifan dia bertambah. Apa yang dimaksudkan dengan keelektronegatifan tadi saya dah bagi tahu kan? Okey. So, yang ketiga keelektronegatifan bertambah. Okey, yang mana apabila keelektronegatifan bertambah, okey, daya tarikan mesti berkaitan dengan daya tarikan daya tarikan antara nukleus. Okey, sebab dalam nukleus ada proton. Okey, proton akan menarik elektron. So, daya tarikan antara nukleus, okey, terhadap elektron akan bertambah. Okey, terhadap elektron bertambah. Okey, bila daya tarikan bertambah, maka saiz akan berkurang. Okey, daya tarikan akan bertambah. Itu macam ni. Saya bagi contoh. Okey, natrium. Okey, natrium kita tahu dia adalah 2. Okey, 8, 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dia ada 1 kan? Okey, dia ada 1. Okey, jadi daya tarikan antara nukleus terhadap elektron adalah lemah. Okey, sebab apa? Bilangan elektron yang ada pada atom natrium sedikit. Jadi daya tarikan dia lemah. Berbanding daya tarikan, kita ada yang last kali kita tengok klorin dekat sini. Kalau kita tengok klorin dia ada 2, kemudian 8. Pada petala terakhir, pada petala 3, dia ada sebanyak 7 elektron. Bilangan elektron yang ada pada atom klorin lebih banyak daripada natrium. Jadi nukleus ni yang ada proton mempunyai daya tarikan yang sangat kuat. Daya tarikan dia kuat. Bila daya tarikan kuat, maka dia akan menarik petala itu semakin hampir terhadap nukleus. Jadi saiz dia akan semakin berkurang. Jelas di situ? Boleh Boleh faham kenapa saiz dia semakin berkurang. Dan kita pun dah tengok tentang kumpulan 1 dan kumpulan 17 sebelum ni. Yang mana kumpulan 1 dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron. Kumpulan 17 lebih cenderung untuk terima elektron. Jelas? Kita sambung pada dia punya sifat fizik tadi. Yang ini ada dalam buku modul, kalau siapa ada buku modul. Keadaan fizikal, keadaan fizikal unsur-unsur dalam suatu kala berubah dari pepejal kepada gas. Kita dah tengok. Logam di sebelah kiri adalah pepejal dan bukan logam di sebelah kanan kebanyakannya adalah gas. Dengan lebih terperinci, kita tunjuk bagaimanakah sifat-sifat kelogaman dan kekondaksian elektrik dia. Kita ada 3 unsur yang pertama iaitu natrium, magnesium dan aluminium. Natrium, magnesium dan aluminium adalah logam. Yang manakala silikon adalah separuh logam. Dia adalah logam dan bukan logam. Dia adalah separuh logam ataupun nama lain dia adalah metalloid. Kemudian 4 unsur yang terakhir itu adalah bukan logam. Phosphorus, sulfur, klorin dan argon bukan logam. Itu adalah sifat-sifat logam. Kita tengok pada kekondaksian elektrik. Sebab dia logam, natrium, magnesium dan juga aluminium adalah logam, maka kekondaksian elektrik dia adalah sangat baik. Logam ialah konduktor elektrik yang baik. Betul? Kemudian silikon. Disebabkan silikon adalah metalloid, dia adalah separuh logam, maka dia adalah konduktor elektrik yang lemah. Dia adalah konduktor elektrik yang lemah. Tetapi, dia akan menjadi konduktor elektrik yang baik apabila suhu bertambah. Apabila suhu bertambah dan juga kehadiran boron ataupun fosforus. Sebab itu, silikon banyak digunakan sebagai semikonduktor. Untuk bukan logam juga, sebab dia bukan logam, sudah pastilah dia tidak boleh mengkondaksikan elektrik. So tadi kita dah tengok kegunaan natrium, magnesium, aluminium. Kita tengok silikon yang bawah waktu tadi dia adalah separuh logam. Apakah kegunaan dia yang dikata tadi? Unsur separuh logam atau alloy mempunyai sifat bukan logam. Dia separuh-paruh. Unsur ini merupakan konduktor elektrik yang lemah tetapi konduktor elektrik yang baik pada suhu yang tinggi. Pada suhu tinggi dia akan jadi konduktor yang baik. Mesti ada suhu tinggi kat sini. Berdasarkan sifat tersebut, metalloid seperti silikon digunakan sebagai semikonduktor dalam penghasilan microchip elektronik. Dalam dan juga dalam telefon bimbit. Itu adalah kegunaan dia. Jadi kita dah tengok dia punya sifat fizik. Kita dah tengok dia punya trend perubahan keadaan dia daripada logam dan juga kekondaksian elektrik. Dan kita nak tengok pula antara yang penting dalam kala ialah
perubahan sifat oksida unsur. Selalunya dalam peperiksaan, okey, yang banyak ditanya adalah mengenai sifat oksida unsur bagi kala 3. Yang ini kena tengok. Boleh nampak tak? Okey. Boleh Okey, kita tengok pada sifat oksida. Sifat oksida bermaksud unsur kumpulan 1 tadi dia bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan oksida unsur tersebut. Okey, contohnya di sini natrium apabila bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan natrium oksida. Okey, contoh natrium. Okey, apabila bertindak balas dengan oksigen, akan menghasilkan natrium oksida. Okey, so kita nak tengok apakah sifat-sifat oksida bagi unsur tersebut. Okey, jelas Okey, so daripada 8 unsur tersebut dia bahagikan kepada 3 oksida, iaitu yang pertama oksida base, oksida base, yang kedua oksida amphoteric, yang ketiga oksida asid. Base awak dah tahu apa, asid awak tahu apa, amphoteric. Apa itu amphoteric? Ada macam lebih kurang perkataan amphobia kan. Amphoteric ni bermaksud dia mempunyai sifat base dan juga sifat asid. Dia mempunyai kedua-dua sifat. Jelas? Kita tengok manakah unsur yang termasuk dalam oksida base. Ada dua, iaitu natrium dan juga magnesium. Maksudnya natrium oksida dan juga magnesium oksida. Oksida amphoteric ialah aluminium oksida. Oksida asid adalah yang selebihnya. Yang ini kumpulan dia. Ini kumpulan oksida base, ini kumpulan oksida amphoteric, ini kumpulan oksida asid. Then kita tengok di sini. Oksida base contohnya natrium oksida tadi. Ini natrium oksida tadi. Apabila bertindak balas dengan air, dia hasilkan alkali. Ini adalah tindak balas yang awak kena tengok mengenai sifat-sifat oksida tadi. Oksida base apabila bertindak balas dengan air akan menghasilkan alkali. Contoh natrium oksida tercampurkan dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida. Natrium hidroksida adalah alkali. Oksida base apabila bertindak balas dengan asid, akan menghasilkan garam dan air. Contohnya dekat sini adalah magnesium oksida. Kita tindak balaskan dia dengan asid, iaitu asid hidroklorik, akan menghasilkan garam, magnesium klorin dan juga air. Kita tengok apa base, perkataan base di sini. Base air jadi alkali. Base tambah asid dapat air. Jelas kita tengok pula sifat-sifat bagi oksida amphoteric. Oksida amphoteric sebab dia memiliki kedua-dua sifat base dan juga asid. Maka apabila oksida amphoteric bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam dan air. Kita tengok yang ini, yang bawah ni. Bila base bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan garam dan air. Untuk oksida amphoteric pun dia akan menghasilkan yang sama. Oksida amphoteric bertindak balas dengan alkali juga menghasilkan garam dan air. Dia akan dapat hasil yang sama. Kita tengok pula yang bawah tu adalah contoh dia. Kita tengok pula untuk oksida asid. Oksida asid apabila bertindak balas dengan air akan menghasilkan asid. So, macam mana awak nak kena pasti ialah sama ada sesuatu oksida itu adalah oksida base ataupun asid, kita tindak balaskan dia dengan air. Jika dia menghasilkan alkali, maka dia adalah oksida base. Jika dia menghasilkan asid,
maka dia adalah oksidah asid. Okey, jadi kalau dia tanya macam mana awak nak tentukan, kita masukkan oksidah tersebut ke dalam air. Okey, kedua-dua oksidah tersebut dalam air. Jika hasilnya adalah alkali, maka dia adalah oksidah base. Jika dia menghasilkan asid, maka dia adalah oksidah asid. Jadi air yang menentukan sama ada dia oksidah base ataupun oksidah asid. Okey, jelas? Okey, kemudian kita sambung oksida asid di situ. Apabila oksida asid bertindak balas dengan alkali, dia akan menghasilkan garam dan air. Okey. Boleh tengok contoh yang dia berikan di bawah. Okey, boleh? Jelas? Okey. Tak ada masalah, kita sambung pada di bawah ni. Oh, lupa tadi bagaimana kita nak menerangkan keelektronegatifan Lupa pula saya nak tunjuk. Okey, banding dan terangkan keelektronegatifan unsur X dan unsur Y. Yang ini tadilah. Okey, so kita tengok kat sini keyword dia bagaimana kita nak terangkan keelektronegatifan. Biasanya keelektronegatifan ni ditanya pada kala 3. Okay, biasanya pada kala 3. Kereaktifan biasanya akan ditanya pada unsur kumpulan 1, kumpulan 17. Okey, pada kala 3 dia lebih akan tanya pada keelektronegatifan. Okay, jelas? Okey, bagaimana kita nak menerangkan? Okey, yang pertama kalau dia dah bagi nombor proton, jadi yang pertama kita buatkan dia punya susunan elektron. Okey, X dan Y mestilah Y lebih elektronegatif. Okey, sebab Y adalah kumpulan 17. Okey, kenapa? Sebab atom X dan atom Y mempunyai bilangan petala berisi elektron yang sama. Okey, yang pertama, kita tahu bahawa bilangan petala dia sama. Bila sama, jadi kita pergi kepada bilangan proton. Jadi ini adalah yang pertama. Okey, bilangan proton. So, bilangan proton dalam nukleus atom Y lebih banyak daripada atom X. Jadi, okey, daya tarikan antara nukleus dan elektron dalam petala atom Y lebih kuat daripada atom X. Maka akan menyebabkan saiz atom Y lebih kecil daripada atom X. Okey, yang mana kecenderungan untuk menarik elektron atom Y lebih kuat daripada atom X. Okey, boleh? Sudah jelas? Siapa boleh respon? Jelas tak di situ? Okey. Okey, tadi sebelum kita tengok tadi, kita dah tengok yang tentang sifat oksida kan? Okey, sebenarnya sifat oksida tadi ni, okey, kita boleh tengok dia daripada eksperimen. So, kita boleh tengok eksperimen dekat sini. Ada eksperimen kala 3. Okey, bagaimana kita nak tentukan dia punya jenis-jenis oksida. Ini pun antara eksperimen yang boleh ditanya di dalam peperiksaan. Okey, sebab kala 3 kita lebih tengok kepada dia punya sifat oksida. Okey, jadi kalau lebih ditanya adalah tentang eksperimen bagi menentukan sifat-sifat oksida unsur pada kala 3. Okey, yang ini adalah eksperimennya. Boleh rujuk pada buku modul ya. Okey, ataupun pada buku teks awak pun ada dekat situ. Okey, kita boleh tengok. Okey, yang dia ada melakukan 2 eksperimen. Okey, eksperimen yang pertama adalah yang ini. Yang tadi saya cakap kita uji dengan air. Okey, yang pertama dengan air suling. Kita dengan air. Okey, yang kedua, eksperimen yang kedua kita uji dia atau kita tindak balaskan dia dengan asid ataupun alkali. Okey, yang pertama kita tindak balaskan dia dengan air, yang kedua kita tindak balaskan dia dengan asid ataupun alkali. Okay, kita tengok yang pertama, eksperimen yang pertama. Okey, oksida yang pertama adalah natrium oksida. Okey, apabila dimasukkan dalam air, pepejal putih tadi akan larut dalam air. Kemudian pH yang diuji adalah 14, maka jenis oksida dia adalah base. Okey, 14 ialah base. Okey, magnesium oksida. Okey, pepejal putih akan sedikit larut di dalam air. pH dia adalah 9. Jadi apakah jenis oksida dia?
Apakah jenis oksida dia? Adakah oksida base ataupun oksida asid? Okey, ya betul Chuan Yan. Dia adalah oksida. Okey, oksida base. Okey, aluminium. Okey, apabila dimasukkan dalam air, dia tidak larut. Okey, dia tidak akan bertindak balas dengan air. Okey, jadi apa yang berlaku adalah dia adalah kita boleh tentukan sama ada dia oksida base ataupun dia adalah oksida asid. Okey, silikon oksida juga tidak larut. Okey, kita tengok phosphorus oksida. Pepejal putih larut di dalam air, maka dia adalah oksida asid. Sulfur dioksida, sulfur adalah gas, jadi gas tersebut tidak larut di dalam air, maka dia adalah oksida asid. Heptaoksida diklorida, okey, cecair larut dalam air membentuk lautan yang tidak berwarna, maka dia adalah oksida asid. Okey, ini adalah eksperimen untuk menunjukkan sifat oksida dia, jenis-jenis oksida dia. Kemudian eksperimen yang kedua adalah kita tindak balaskan oksida tersebut di dalam asid. Okey, kita tengok kalau kita masukkan dia dalam asid, apa yang berlaku? Kalau kita masukkan dia dalam alkali, apa yang berlaku? Okey, tengok yang pertama, magnesium oksida. Okey, apabila dimasukkan dalam asid, pepejal putih larut membentuk lautan yang tidak berwarna. Okey, ingat lagi tak? Tadi apabila oksida yang oksida base, okey, apabila oksida base bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan, saya tulis dulu lah. Okey, oksida base. Okey, apabila bertindak balas dengan asid, dia mesti akan menghasilkan garam plus air, betul? Oksida asid apabila bertindak balas dengan alkali akan membentuk garam dan air. Betul tak? Okey, itu yang kita tengok tadi. Kemudian melalui eksperimen, kalau awak dah tahu, okey, melalui eksperimen kita boleh nampak bahawa apabila kita masukkan dia dalam asid, magnesium oksida, kita masukkan dia dalam asid, okey, dia pepejal putih tadi akan larut dan membentuk lautan yang tidak berwarna. Okey, jadi bermaksud dia bukanlah oksida asid. Okey, dia bukan oksida asid. Okey, apabila kita masukkan dia dalam alkali, tiada perubahan. Okey, pepejal putih tadi tidak larut. Okey, tiada perubahan maksudnya sebab dia adalah base. Kita masukkan dalam alkali. Alkali itu base. Okey, alkali itu ialah base. Jadi tiada apa-apa yang berlaku. Jadi jenis oksida dia adalah oksida base. Aluminium, okey, kat sini dia tidaklah dia larut membentuk tidak berwarna. Sini pun sama, larut membentuk tidak berwarna. Jadi dia pada asid dan pada base adalah sama. Jadi dia akan jadi oksida amphoteric. Okey, silikon 4 oksida, okey. Masukkan dalam asid, tiada perubahan, pepejal putih tidak larut. Okey, pada alkali pepejal putih larut membentuk lautan tidak berwarna. Maka dia adalah oksida asid. Cara nak ingat ialah, okey, awak tengok apabila oksida asid, okey, oksida base, awak masukkan dalam alkali, dia tidak larutnya. Ini adalah oksida asid, oksida base, kita masukkan dalam satu lautan yang beralkali, okey, maka dia tidak larut. Okey, untuk oksida asid, kita masukkan dalam asid, okey, jadi tidak larut. Okey, kalau kita masukkan aluminium dalam asid, dia larut. Masukkan aluminium oksida dalam alkali, dia larut. Maka dia adalah oksida amphoteric. Boleh? Jelas tak kat situ? Okey, keyword dia adalah kalau kita masukkan pada tempat yang sama dengan sifat dia, jadi dia tak akan ada apa-apa perubahan. Okey, silikon oksida ialah oksida asid. Kita masukkan juga dalam asid, jadi tiada apa-apalah yang berlaku. Okey, sebab kedua-duanya mempunyai sifat yang sama. Okey, jelas? Okey, so ini adalah untuk kala 3. Boleh sambung kepada latihan.
Okay, boleh nampak tak? Soalan nombor 23, 24 dan juga 16. Okay, boleh cuba jawab di situ. Boleh nampak tak? Okay, boleh cuba jawab Samantha tulis nombor soalan. Saya nak awak jawab ketiga-tiga soalan. Semua sekali sila jawab ketiga-tiga soalan. Boleh tulis di chat. Okey, 23 apa jawapan, 24 apa jawapan, 16 apa jawapan. Okey. Okey, soalan nombor 23 di situ. Soalan yang paling senang. Okey. Suatu oksida Y bertindak balas dengan kedua-dua asid hidroklorik dan lautan amonia aqueous. Okey, asid hidroklorik adalah asid. Okey, lautan amonia aqueous adalah alkali. Okey, unsur tersebut iaitu Y, kalau tengok situ, dia bertindak balas dengan kedua-dua sekali. Manakah antara unsur dalam skala 3 yang bertindak balas dengan kedua-duanya? Soalan nombor 23 ke tak nampak? Okay, nampak tak? Okey. Jadi jawapannya adalah latihan. Okey, jawapan dia adalah sebab dia bertindak balas dengan asid dan juga keyword dia dekat sini adalah dia bertindak balas dengan asid dan juga alkali. Jadi jawapan dia adalah yes, aluminium. Okey, kita tengok soalan nombor 24. Jadual 3 menunjukkan sifat bagi 5 oksida. Okey, berapakah oksida yang disenaraikan dengan betul? Maksudnya dia kat sini, okey, dia nak awak tengok kelima-lima oksida tersebut betul tak dia punya sifat dia. Okey, kita pergi yang pertama, sulfur dioksida. Adakah dia berasid ataupun base? Okey, itu dia nak tengok yang mana satu adalah yang betul. Okey, sulfur dioksida oksida asid ataupun oksida base? Ada siapa boleh jawab? Okey, yang ini betul ke tak? Okey, kita tengok sulfur duduk di belakang. Okey, jadi dia adalah oksida. Oksida apa? Oksida asid. Okey, natrium oksida. Okey, natrium oksida dia adalah base. Okey, jadi yang ini salah. Aluminium, kita tahu hanya aluminium sahaja yang amphoteric. Jadi aluminium adalah amphoteric. Okey, karbon dioksida. Karbon dioksida, betul ke tak tu? Okey. Jawab karbon dioksida adalah base ataupun asid? Salah. Okey, sebab apa? Karbon dioksida tak ada pun dalam skala 3. Ini dah confirm lah salah. Okey, magnesium oksida dia asid ataupun base? Okey, dia adalah base. Okey, jadi yang betul berapa? 2 sahaja yang betul. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, itu soalan nombor 24. Okey, kita tengok soalan nombor 16. Okey, jadual 1 menunjukkan pemerhatian apabila oksida bagi unsur X, Y dan Z ditambah ke dalam natrium lautan natrium hidroksida. Okey, tengok dekat sini. Awak kena kenal tahu natrium hidroksida tu apa sifat dia. Okey, tengok ditambah ke dalam natrium hidroksida dan asid nitrik. Okey, kalau awak ingat kembali pada eksperimen, okey, ada 2 eksperimen. Satu dalam air, satu lagi dalam alkali ataupun asid. Jadi ini adalah eksperimen yang kedua. Okey, then kita tengok kat sini pemerhatian dia.
Saya cakap tadi nak kenal pasti kita tengok sama ada dia larut ataupun tidak. Okey, kita tengok X2O3. Ni kita tak tahu X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. Okey, dalam natrium hidroksida. Okey, dalam natrium hidroksida, okey, X2O3 dia akan larut membentuk lautan tidak berwarna. Tetapi dalam asid dia akan juga sama larut membentuk lautan yang tidak berwarna. Kedua-dua pemerhatian adalah sama. Bila kedua-dua pemerhatian sama, kita tahu hanya satu saja oksida yang mempunyai pemerhatian yang sama dalam asid dan juga alkali, iaitu siapa? Siapa yang mempunyai kedua-dua sifat yang sama tadi? Okey. Aluminium oksida. So, aluminium oksida. Okey, dia adalah oksida amphoteric. Okey, jadi kita dah dapat kenal pasti dah. Kemudian kita tengok YO. Okey, apabila kita bertindak balaskan dia dengan alkali, okey, dia tidak larut. Okay, ingat kita tengok di mana yang dia tidak larut. Okey, dalam asid dia akan larut membentuk lautan yang tidak berwarna. Okey, kemudian kita tengok ZO2. Okey, dalam alkali dia akan membentuk lautan yang tidak berwarna, tetapi dalam asid dia tidak larut. So, dia punya keyword adalah kita tengok pada lautan mana yang dia tidak larut. So, untuk YO dia tidak larut pada alkali. Jadi, dia akan jadi oksida base. Okey, ZO2 dia tidak larut dalam asid. Maka dia akan jadi oksida asid. Okey, itu keyword dia. Jadi, kita tengok dekat sini, apakah susunan yang betul berdasarkan pertambahan nombor proton unsur-unsur tersebut. Pertambahan nombor proton. Kita tahu daripada kiri ke kanan, dia akan membentuk oksida apa dahulu? Oksida base. Okey, last sekali adalah oksida asid. Tengah-tengah adalah oksida amphoteric. So, oksida base di sini kita dah dapat tadi dia adalah YO. Okey, amphoteric yang tengah-tengah adalah X2O3. Oksida asid adalah ZO2. Jadi, kita ambil lah yang depan ni saja Y, X dan juga Z. Okey, jadi susunan dia adalah, jawapan dia adalah A, B, C ataupun D. Okey, so jawapan dia mana satu? Pertambahan nombor proton. Jadi Y, X, Z. Jawapan dia adalah C. Okey, jelas? Untuk penerangan di sini. Okey, kita habis untuk kala 3. Kita sambung untuk yang terakhir iaitu unsur peralihan. Okey, kita habiskan hari ini. Okey, unsur peralihan di sini, awak tengok kedudukan unsur peralihan. Kalau tengok unsur peralihan, terletak yang warna kuning ni. Okey, yang warna kuning. Okey, itu adalah unsur-unsur peralihan. Okey, contoh unsur peralihan termasuklah kromium. Okey, kalau tengok buku teks dia sebut kromium, mangan, ferrum dan kulcrum. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi buku teks sebut 4 unsur yang selalu dibincangkan untuk tahap awak tingkatan 4. Jadi kena ingatlah yang selalu disebutkan adalah kromium, mangan, ferrum dan juga kulcrum. Okey, so kromium, di sini kromium, kemudian mangan, mana mangan? Mana mangan ni? Mangan sebelah dia. Okey, kemudian ferrum dan juga kulcrum. Ini adalah 4 unsur yang selalu disebut. Tapi yang lain pun ada, tapi yang banyak kali disebut adalah 4 unsur ini. Okey, kita tengok apakah dia punya ciri-ciri dia. Okey, sifat-sifat bagi unsur peralihan. Semua unsurnya ialah logam yang bersifat, okey, so yang pertama dia adalah logam. Okey, sifat-sifatnya ialah merupakan pepejal dengan permukaan yang berkilat. Okey, bersifat sangat keras berbanding dengan logam dalam kumpulan 1 dan 2. Sebab kita tahu kumpulan 1 dan kumpulan 2 adalah logam. Tetapi bila kita nak bandingkan, okey, unsur peralihan adalah lagi keras daripada kumpulan 1 dan kumpulan 2.
Okey, mempunyai ketepatan yang tinggi, mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okey, apakah ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan? Okey, untuk unsur peralihan, kita lebih banyak tengok pada dia punya ciri-ciri istimewa. Okey, yang pertama, okey, unsur peralihan berfungsi sebagai mangkin. Okey, dia berfungsi sebagai mangkin. Okey, bagi mempercepatkan tindak balas tanpa ada akhir tindak balas. Sebagai contoh, okey, sebut besi digunakan sebagai mangkin dalam proses haba. Proses haba ni awak akan tengok nanti pada bab-bab yang akan datang. Okey, itulah ciri istimewa dia yang pertama. Okey, dia berfungsi sebagai mangkin. Okey, yang kedua, okey, ciri-ciri istimewa dia yang kedua adalah unsur peralihan, okey, budaya air yang berwarna. Okey, budaya membentuk ion yang berwarna. Okey, kat sini ada 1, 2, 3, 4. Ini 4 unsur yang memang selalu akan kita jumpa. Yang pertama ialah ion chromium 3, warnanya adalah hijau. Ion dikromat warna jingga. Okay, ion mangan 2 berwarna merah jambu. Ion manganat, okey, ungu. Ion ferrum 2 plus kat situ, hijau. Ion ferrum berwarna terang dan last sekali ialah ion cuprum berwarna biru. Okey, yang ini nanti awak akan banyak jumpa pada bab yang akan datang. Okey, kena ingat apa warna-warna dia. Okey, kalau kita sebut berwarna biru tu kita tahu dia adalah ion cuprum. Okey. Kita tengok pula pada sifat istimewa dia yang ketiga, iaitu unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Dan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan ni maksudnya untuk dia membentuk ion yang bercas positif. Okey, tetapi dia boleh membentuk ion yang bercas berbeza, positif yang berbeza. Contohnya kromium, dia boleh membentuk nombor peoksidaan 3, positif 3 dan juga positif 6. Okey, mangan boleh jadi 3 iaitu 2, 4 dan 7. Ferrum, okey, 2 dan 3, cuprum 1 dan 2. Okey, jadi ini adalah sifat-sifat istimewa dia. Dan ciri-ciri untuk peralihan kita akan banyak tengok nanti pada bab yang akan datang. Untuk kali ini kita hanya tengok sahaja apakah dia punya sifat-sifat dia ataupun ciri-ciri istimewa dia. Okey? Jelas? Okey, jadi kita sebenarnya dah habis untuk jadual berkala. Kita tengok sedikit latihan untuk unsur peralihan. Tak banyak sebenarnya keluar dalam soalan kalau unsur peralihan ni. Okey, kita tengok soalan nombor 26. Antara berikut yang manakah bukan sifat logam peralihan? Okey, yang mana bukan sifat logam peralihan? Okey, A, unsur dan sebatiannya adalah pemangkin yang baik. B, mereka membentuk sebatian berwarna. C, sebatian mempunyai keadaan pengoksidaan berubah-ubah. Ataupun D, mereka mempunyai takat lebur yang tinggi tetapi ketupatan yang rendah. Mana satu yang salah? Sebab tanya bukan kan? Okey, bukan maksudnya kita cari yang salah. Ya, jawapan dia adalah D, okey. Mereka mempunyai takat lebur yang tinggi, betul. Tetapi ketupan yang rendah adalah salah. So, jawapan dia adalah D. Okey, soalan 27. Unsur X mempunyai takat lebur yang tinggi. Okey, takat lebur yang tinggi. Ia digunakan secara luas untuk merendahkan tenaga pengaktifan untuk sesuatu tindak balas. Okey, merendahkan tenaga pengaktifan ni, okey, dia adalah mangkin. Okey, jadi yang mana yang berfungsi sebagai mangkin? Adakah logam alkali? Okey, halogen. Okey, logam peralihan ataupun gas nadir. Okey, so jawapan dia adalah logam peralihan. Okey, hanya logam peralihan saja yang boleh digunakan untuk merendahkan tenaga pengaktifan sebagai mangkin. Okey, habis bab 4 jadual berkala. Okey, jadi kita tengok kalau ada siapa yang rajin untuk tengok
analisis SPM, okey, untuk jadual berkala, tanya ujian objektif, soalan objektif keluar sebanyak lebih kurang 3 ataupun 4 soalan. Okey, setiap tahun soalan objektif akan keluar 3 ataupun 4 soalan dalam SPM objektif. Okey, untuk kertas 2 mesti akan keluar satu soalan. Selalunya satu soalan mesti keluar. Okey, untuk kertas 3 yang eksperimen kan, pun satu soalan. Okey, satu soalan ataupun setengah soalan. Setengah soalan maksudnya daripada satu soalan tu sebahagiannya adalah soalan berkaitan dengan jadual berkala. Okey, kita tengok di sini saya ambil soalan SPM 2012. Okey, soalan SPM 2012. Okey, yang berkaitan dengan jadual berkala. Okey, ini adalah satu soalan habis berkaitan dengan jadual berkala. Okey, ini adalah kertas 2. Pajah 3 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Okey, so soalan biasanya dia akan bagi gambar hajah. Okey, sama ada jadual berkala. Okey, kemudian ada beberapa unsur yang telah diletakkan dalam jadual berkala tersebut. Okey, soalan yang pertama iaitu soalan A. Apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala? Okey, prinsip asas dia. Apa dia? Kita ingat balik mula-mula kita belajar dalam menentukan jadual berkala. Okey, ada siapa boleh jawab? 1 markah. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab di situ? Okey, 1 markah saja. Kita ingat jadual berkala ni disusun mengikut apa? Okey, ramai juga yang jawab kat situ. Okey, ingat saya ingatkan, okey, dia disusun mengikut tertib nombor proton menaik. Okey, jawapan yang tak lengkap adalah apabila awak tulis mengikut nombor proton. Kalau ikut nombor proton dia salah. Okey, kalau ikut nombor proton dia akan jadi salah. Jadi yang betulnya macam mana? Okey, dia mesti ada perkataan menaik. Okey, ikut. Saya tulis mengikut tertib mengikut tertib nombor proton. Yang penting nombor proton menaik. Baru dapat 1 markah. Okey, jelas. Okey, soalan yang seterusnya. Terus buat siapa boleh jawab soalan yang seterusnya? Waktu Cl dan juga bromine. Ingat nyatakan dua unsur yang terletak dalam kala. Dekat sini keyword dia adalah kala. Kala yang mana satu, laju ataupun baris. Ingat balik. Kala yang mana satu, laju ataupun baris. Kala ialah baris. Okey, yang mana yang melintang. Ini adalah kala. Okey, soalan dia kala yang sama. Jadi kita tengok mana yang duduk pada kala yang sama. Okey, kalau kita ambil kala satu tak ada sesiapa. Kala dua, kita tengok kala dua hanya ada oksigen. Sebab soalan nak 2, jadi tak bolehlah tulis oksigen. Jadi jawapan dia sama ada natrium dan magnesium. Dia ada 3 kan, jadi pilih 2 daripada 3 tersebut. Natrium, magnesium, klorin, pilih 2 sebab dia nak 2. Okey, so ada yang jawab kat situ natrium, magnesium. Okey, natrium, magnesium. Okey, natrium, magnesium. Semuanya jawab klorin, magnesium pun boleh. Asalkan 3 daripada asalkan 2 tersebut. So, saya bagi medium pilih 2 daripada 3 tersebut. Okey? Boleh. 1 markah. Tulis 2 betul,
dapat 1 markah. Tulis 1 betul, 1 salah, tak ada markah. Okay. Okay, pergi pada yang tulis susun elektron bagi atom klorin. Susunan elektronnya macam mana? Kita tak payah hafal ni, tunjukkan bilangan elektron yang duduk aja. Dan tu sejarah balance adalah 7. Jadi beringat tentunya jawapan ialah 2.7 mesti buat dot. Saya ada nampak pelajar 2,8,7. Yang ini salah. Yang buat macam tu dia mesti dot 2, dot 8, dot 7. Itu bagaimana kita nak susun dia. Okey, saiz molekul klorin, okey. Saiz molekul klorin lebih kecil daripada saiz molekul bromin. Terangkan mengapa takat lebur dan takat didih bromin lebih tinggi daripada klorin. Kenapa? Dia ada 2 markah di sini. So ada 2 poin penting dekat sini. Ada sesiapa boleh bagi poin dia? Lebur didih bromin lebih tinggi daripada klorin. Ini sebenarnya kalau awak tengok dalam subtopik kumpulan 17. Okey, ini di dalam subtopik kumpulan 17. So ingat baliklah dalam kumpulan 17 tu, kenapa takat lebur dan takat didih bromin semakin tinggi. Ada sesiapa boleh jawab? Kenapa dia semakin tinggi? Saya tengah tunggu ni jawapan awak ni. Saya nak awak cuba. Kenapa dia semakin tinggi di situ? Bagi 2 poin. Boleh? Tivis cakap pertambahan saiz atom. Ada lagi? Kalau misalnya ni, saiz molekul bromin bertambah, Yap entong, daya tarikan van der Waals jadi semakin kuat dan lebih banyak tenaga mengatasi daya tarikan. Okey. Alia, saiz bromin yang lebih besar. Teringat dia ada 2 poin. Jadi 2 poin ni yang awak kena bagi tahu. 2 poin ni kena bagi tahu apa 2 poin yang penting di sini. Okay, boleh? Okey. So, tadi ada yang dah jawab betul. Yang pertama, takat lebur, takat didih lebih kepada lebih berkaitan dengan daya tarikan. Okey, daya tarikan apa? Daya tarikan molekul tadi. Kita tahu bahawa molekul bromin, okey, dia mempunyai saiz yang lebih besar. Okey, apabila menuruni kumpulan, saiz dia bertambah kan? Okey, jadi daya tarikan van der Waals ataupun daya antara molekul akan jadi semakin kuat. Okey, itu yang pertama. Tadi Yap Entong ada jawab tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan daya van der Waals ataupun daya tarikan antara molekul akan menjadi semakin kuat disebabkan saiz atom yang bertambah. Okey, yang kedua adalah apabila daya tinggi maka tenaga yang lebih diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Okey, so kat sini yang dapat 2 markah saya nampak ialah Yap Entong. Okey, yang pertama poin dia ialah berkaitan dengan daya. Okey, daya tarikan antara molekul. Sebab 2 markah kan molekul ataupun daya van der Waals. Sama tu daya van der Waals.
Okey, daya van der Waals. Ni kena terangkan apa berlaku pada daya tarikan tadi. Kemudian apabila daya tadi bertambah, betul, semakin kuat, daya tarikan dia kuat, maka perlukan tenaga yang lebih untuk mengatasi daya tersebut. Nah, ni saya tuliskan poin saja. Awak kena jawab dengan betul di tenaga lebih untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Baru dapat 2 markah. Okey, yang pertama berkaitan dengan daya, yang kedua daya yang tadi akan menyebabkan tenaga yang lebih diperlukan. Okey, jelas? Okey, itu soalan B. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan E. Okey, soalan E. Magnesium bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk magnesium oksida. Okay, magnesium duduk pada kala yang ketiga. Okey, maka dia akan membentuk magnesium oksida. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara magnesium dengan oksida. Awak tengok di sini, tulis persamaan kimia je dah dapat 2 markah. Senang sangat. Okey, siapa boleh bagi macam mana, apakah dia punya persamaan? Bila minta persamaan kimia, maksudnya awak mesti tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey. Kita tahu magnesium akan bertindak balas dengan oksigen. Oksigen di sini adalah gas. Bila gas, kita tak boleh buat O sahaja. Gas mesti ada, akan menghasilkan magnesium oksida. Okey, dah belajar sebelum ni. Okey, magnesium, kita tengok magnesium duduk pada kumpulan yang kedua, jadi dia lebih cenderung untuk membentuk positif 2. Okey, oksigen, okey, dekat sini dia adalah 2 negatif. Okey, dia adalah 2 negatif. Okey, kita silangkan dia. Okey, jadi akan jadi magnesium 2O2 sebab sama, dia akan dapat MgO. So magnesium oksida. Okey, dari 2 markah ke belum dulu. Okey, kena ingat bila persamaan kimia mesti persamaan kimia yang seimbang. Jadi kena seimbangkan. Macam mana nak seimbangkan? Tengok di sini magnesium dah cukup. Okey, magnesium cukup 1, tapi kita tengok oksigen ada 2, kat sini ada 1. Jadi apa nak buat ialah kita tambahkan 2 di hadapan magnesium oksida. Okey, kemudian apabila tambah 2 di hadapan, magnesium akan jadi 2, jadi kita tambah 2 pada magnesium. Barulah awak akan dapat 2 markah. Okey, jelas? Okey, sikit lagi. Soalan seterusnya, nyatakan warna bagi magnesium oksida. Okey, warna bagi magnesium oksida adalah putih. Kalau awak tengok pada pemerhatian eksperimen tadi, dia adalah pepejal yang berwarna putih. Okey, soalan yang terakhir. Okey, logam X bertindak balas dengan klorin menghasilkan pepejal putih XCl. Okey, logam Y bertindak balas dengan klorin menghasilkan pepejal hijau atau pepejal perang. Tengok di sini ada 2, pepejal hijau dan juga pepejal perang. Yang ini dia menghasilkan satu saja, iaitu pepejal putih. Okey, berdasarkan jadual 3, kena pasti logam peralihan dan beri alasan untuk jawapan anda. Dia minta awak kena pasti antara logam X dan logam Y, mana satu adakah logam peralihan. Okey, keyword dia adalah, kalau awak tengok kat sini, hasil dia di situ. Kalau logam X dia menghasilkan satu sahaja, logam Y menghasilkan 2 pepejal, satu berwarna hijau, satu lagi berwarna perang. Kita ingat bahawa logam peralihan boleh membentuk nombor peroksidaan yang berbeza-beza dan logam peralihan mempunyai warna yang berbeza-beza. Jadi jawapan dia adalah logam Y. Okey, 1 markah. Satu lagi markah ialah apa? Kita tengok pada dia punya hasil. Okey, so awak boleh terangkan mengenai dia mempunyai 2 nombor peroksidaan. Okey, sebab dia menghasilkan YCl2 dan juga YCl3. Bila kita pecahkan, dia akan dapat Y3 positif. Kita pecahkan, dia akan dapat Y2 positif. So, dia mempunyai 2 nombor pengoksidaan. Okay. Dan juga boleh terangkan mengenai warna hijau dan juga warna perang. Okey, jelas? Boleh faham kat situ? Ada soalan?
Ada soalan tak? Ada siapa ada soalan? Kita dah habis. Kita dah habis bab 4. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya mengharapkan awak semua dah faham mengenai bab 4 jadual berkala kerana jadual berkala selepas ini akan lebih banyak digunakan dalam yang seterusnya. Dalam jadual berkala ni akan banyak dijumpai dalam bab-bab yang seterusnya. Okey, jadi kena ingat balik. Okey, kedudukan, dia kumpulan apa dan sifat-sifat dia. Okey, boleh. Okey, sampai sini sahaja kalau tak ada soalan. Ada soalan kan? Kalau tak ada soalan, sampai sini sahaja. Okey, kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey. Okey, terima kasih semua.